Hospital Ashifa musnah sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Muhammad Shah Musa. Israel melancarkan serangan udara terbaru ke atas Palestin semalam yang mengorbankan 4 nyawa selain mencederakan beberapa lagi individu termasuk wartawan. Pegawai Kesihatan Gaza dan Hamas memaklumkan serangan menyasarkan beberapa khemah di dalam dan sekitar Hospital Syuhada Al-Aqsa. Ia terletak di Dir Al-Balah, semenanjung Gaza. Israel mendakwa hospital berkenaan menempatkan pusat kawalan kenalian kumpulan jihad Islam. Serangan dibuat kononnya bagi menghapuskan mereka, sedangkan ia terang-terangan telah menjejaskan orang awam hingga ada yang terbunuh. Pertempuran Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu telah mengorbankan lebih 32,000 nyawa rakyat Palestin. Serangan berterusan tentera Zionis turut mengakibatkan kemusnahan besar-besaran hingga menimbulkan pelbagai masalah lain. Ini termasuk masalah kebuluran, susulan akses terhad kepada bekalan keperluan harian termasuk makanan dan minuman. Tentera Zionis berundur dari Hospital Ashifa selepas memusnahkan segala kemudahan perubatan terbesar di semenanjung Gaza. Saksi memaklumkan tentera Zionis kini mula bergerak ke arah selatan kejiranan Tel Al-Hawa di barat daya Gaza. Sebelum berundur, tentera Israel membakar semua bangunan Hospital Ashifa menjadikannya tidak boleh beroperasi langsung. Bilik pembedahan dan ward hospital runtuh sepenuhnya, sementara bahagian lain termasuk tempat menyambut pelawat dan unit kecemasan dibakar memusnahkan kesemua peralatan perubatan. Saksi juga berkata tentera Zionis turut membakar unit rawatan buah pinggang, kanser, mangsa kebakaran, wad bersalin dan rumah mayat selain daripada meruntuhkan bangunan klinik pesakit luar. Hospital itu dikepung pada 18 Mac lepas dan seramai 400 warga Palestin telah terkorban. Dalam perkara itu, Emirat Arab Bersatu UAE telah menyediakan pakej bantuan khusus untuk wanita dan kanak-kanak di Gaza sebagai sebahagian daripada bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestin. Menurut Setiausaha Agung Persatuan Bulan Sabit Merah Emirat Arab Hamud Abdullah Al-Junaibi, pakej bantuan itu merupakan komponen penting dalam usaha menyampaikan bantuan kemanusiaan dan makanan yang dihantar ke semenanjung Gaza setiap hari dengan tumpuan tertentu kepada wilayah utara. Sumbangan penting ke Gaza ini mencerminkan kebijaksanaan kepimpinan UAE untuk bersolidariti dengan rakyat Palestin. Al-Junaibi berkata ada rancangan untuk membekalkan pakaian kepada penduduk Gaza sambil menekankan bahawa Persatuan Bulan Sabit Merah Emirat dan semua institusi negara berkaitan bekerjasama rapat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan yang diperlukan rakyat Palestin. Pemimpin Kerajaan Baharu Palestin mengangkat sumpah jawatan di Ramallah semalam. Ia diketuai Perdana Menteri Muhammad Mustafa. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Presiden Mahmud Abbas. Kerajaan Baharu Palestin itu terdiri daripada 23 portfolio menteri. Ini termasuk sekurang-kurangnya 6 negeri dari semenanjung Gaza. Mustafa yang dilantik sebagai Perdana Menteri pertengahan bulan lepas turut memegang jawatan sebagai Menteri Luar. Beliau berikrar kerajaan baharunya akan berkhidmat sepenuhnya kepada rakyat Palestin. Paling utama, mencapai kebebasan dan kemerdekaan daripada pendudukan Israel. Perkembangan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT Turki, Datuk Bandar Ankara Mansur Yavaş yang mewakili Parti Pembangkang Parti Rakyat Republikan CHP mendahului dengan memperoleh lebih 60% undi dengan hampir semua undi sudah dikira. Di Ankara, pengisytiharan dibuat ketika baru 46.4% daripada keseluruhan peti undi dibuka. Lawannya daripada Parti Keadilan dan Pembangunan AKP yang memerintah kerajaan Turki pula 31.96% undi. Yavaş memaklumkan pilihan raya PBT Ankara sudah berakhir dan partinya akan terus berkhidmat di ibu negara Turki itu. CHP turut mengisytihar kemenangan di Istanbul, salah satu lokasi tumpuan bagi pilihan raya PBT kali ini.
Ketika 71% peti undi dibuka, penyandang Datuk Bandar Istanbul Ekrem Imamoglu mendahului dengan 50.4% undi. Sementara saingannya daripada AKP memperoleh 40.9% undi. Pengurusi CHP Ozgur Ozal menyifatkan keputusan itu sebagai manifestasi rakyat mahukan lanskap baharu politik Turki dengan mengubah tampuk pemerintahannya. Sementara itu, Erdogan menegaskan beliau dan partinya menghormati kehendak rakyat. Keputusan pilihan raya berkenaan tidak akan ditentang. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık. Berucap di hadapan ribuan penyokongnya semalam, Erdogan menegaskan peralihan sokongan itu sebagai titik perubahan. Penambahbaikan akan dilakukan kerana kegagalan melakukannya akan mengundang kekalahan berterusan. Dan ini susulan insiden jabatan runtuh di Bandar Baltimore, Amerika Syarikat Selasa lepas. Baki 4 mangsa yang hilang masih belum ditemukan. Setiausaha pengangkutan Pete Buttigieg memaklumkan operasi pencarian berdepan pelbagai kesukaran kerana struktur binaan yang runtuh belum dikeluarkan sepenuhnya. Kerja-kerja pengalihan sangat kompleks dan memerlukan jentera khusus. Semalam, pasukan petugas berjaya menarik keluar sepihan bongkah seberat 200 tan. Kerja-kerja pembersihan giat dijalankan ketika ini membabitkan kerjasama bersepadu banyak pihak. Bagaimanapun, tiada garis masa ditetapkan untuk kerja-kerja pembersihan insiden itu selesai dan pembukaan semula pelabuhan berkenaan. Ketika ini, aktiviti logistik termasuk penghantaran barangan menggunakan jalan laut dihentikan sementara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengeluarkan larangan terhadap penggunaan permaidani merah dalam acara rasmi. Jelasnya ia merupakan satu langkah kecil ke arah mengurangkan perbelanjaan berlebihan di peringkat kerajaan. Kerajaan mengeluarkan notis menyatakan penggunaan permaidani merah dihadkan untuk tujuan protokol dan acara diplomatik. Terdahulu, Sharif dan kabinetnya secara sukarela memutuskan untuk tidak mengambil gaji dan faedah istimewa mereka. Presiden Asif Ali Zardari memilih untuk tidak mengambil gajinya sebagai menunjuk solidariti dalam menghadapi cabaran ekonomi negara itu. Selain itu, langkah-langkah penjimatan turut dibuat termasuk melarang pembelian kenderaan mewah dan menteri-menteri hanya boleh menaiki kapal terbang dengan kelas ekonomi. Pakistan bergelut dengan kenaikan harga barangan dan kemerosotan ekonomi dalam beberapa tahun ini. Inflasi tinggi berpunca daripada kenaikan tenaga elektrik dan produk petroleum merupakan antara cabaran yang cuba diselesaikan kerajaan. Pada tahun lepas, IMF membantu menstabilkan ekonomi Pakistan dengan pakej pinjaman jangka pendek sebanyak $3 bilion. Kerajaan Korea Selatan sedia berbincang berkenaan rancangan terhadap sistem perubatan bersama doktor di negara itu. Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan kesediaannya buat kali pertama untuk berkompromi mengenai rancangan tersebut selepas doktor melakukan mogok besar-besaran. 타당하고 합리적인 방안을 가져온다면 얼마든지 논의할 수 있습니다. 정부의 정책은 늘 열려있는 법입니다. 더 좋은 의견과 합리적 근거가 제시된다면 정부 정책은 더 나은 방향으로 바뀔 수 있는 것입니다. Mogok yang bermula 20 Februari lalu dilakukan susulan rancangan kerajaan untuk meningkatkan bilangan doktor secara mendadak bagi menangani isu kekurangan dan populasi Korea Selatan yang semakin menua. Manakala kalangan pegawai perubatan berpendapat pihak kerajaan perlu selaraskan semula gaji untuk doktor pelatih. Hampir 12,000 doktor pelatih atau 93% daripada tenaga kerja pelatih tidak kembali di hospital walaupun kerajaan mengeluarkan arahan kembali bekerja
bekerja dan mengugut mengambil tindakan undang-undang. Perkembangan sukan jelajah Thailand 2024, pelumba Roja Insurance Lucas Carstensen berjaya menguasai perlumbaan peringkat pertama selepas mencatat masa terpantas 3 jam 16 saat. Laluan sejauh 131 km dari Fitsa Nolok ke Sokachai menyaksikan Carstensen berjaya mengekalkan pendahulu ketika kayuhan beramai-ramai menuju ke garisan penamat. Ini adalah kemenangan peringkat ke-7 sepanjang penyertaan di jelajah Thailand. Pelumba pasukan Malaysia Pro Cycling Muhammad Izzat Helmi Abdul Halil juga bermula baik selepas berjaya meraih tempat ketiga di belakang pelumba Korea Selatan Pak Sang Hong. Dua pelumba Terengganu Cycling Team Irwandi Lakasik dan Aiman Cahyadi juga cemerlang menempatkan diri dalam kelompok 10 pelumba terbaik. Gol daripada pemain sensasi Liverpool Muhammad Salah membantu kebangkitan pasukannya dengan meneruskan Brighton 2-1. Kemenangan itu sekaligus membawa kelab bimbingan Jurgen Klopp kembali ke persada Liga Perdana Inggeris. Liverpool bagaimanapun dikejutkan dengan gol awal pasukan pelawat menerusi sepakan kencang Danny Welbeck selepas hanya 85 saat babak pertama bermula. Luis Diaz kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-27 sebelum Muhammad Salah menjaringkan gol kedua pada minit ke-65, seterusnya mengesahkan kemenangan penting itu. Tidak tewas dalam 6 aksi liga terakhir mereka, Liverpool kini 2 mata di depan pasukan tangga kedua Arsenal dan 3 mata di depan Manchester City yang menghuni tangga ketiga. Dalam pada itu, Manchester City gagal menembusi pertahanan Arsenal dalam aksi di Stadium Etihad awal pagi tadi. Pertembungan kedua pasukan itu berakhir dengan seri tanpa jaringan. Keputusan itu menyebabkan Arsenal tergelincir dari tahta Liga kepada Liverpool dan City kini di tangga ketiga. Liverpool menjadi pemenang besar hari ini dalam perlumbaan kejuaraan apabila meneruskan Brighton 2-1 untuk menduduki tempat teratas. Dengan baki 9 perlawanan lagi, Arsenal ketinggalan 2 mata, manakala City 3 mata di belakang pendahulu Liga. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.